Dan bila Helmi terjaga, Lisa dah berada depan dia terawang-awangan. Mukanya seinci je dengan muka Helmi. Baunya sangat busuk bercampur dengan bau tanah. Mukanya pecah macam dirobek dengan kulit tersiat. Setiap malam Lisa datang, kadang-kadang dalam keadaan cantik dan kadang-kadang dalam keadaan yang mengerikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah daripada Andi, bukan nama sebenar, tentang pengalaman dia masa tinggal di rumah nombor 21 pada tahun 2007 dulu. Nak tahu kisah Andi ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Serah. Semua nama dalam cerita ni nama samaran tau. Tahun 2007, Andi sewa rumah dengan 3 orang kawan dia bernama Megat, Helmi dan Nas. Mereka sewa rumah teres 2 tingkat. Ada 4 bilik dan 3 bilik air. 3 bilik dekat atas, 1 bilik dekat bawah. Dekat atas bilik Megat, Nas dan Helmi. Bilik Andi dekat bawah, sebelah bilik air. Tuan rumah ni berbangsa India. Rumah besar, sewa 680 je sebulan. Murah kan? Rumah tu bila pagi sampai ke petang memang okey, kecuali waktu malam. Ini kisah Andi. Bilik Andi dekat bawah ni macam ada sesuatu je. Sebab Andi perasan waktu malam kalau tiba-tiba dia terbangun, mesti Andi nampak orang tengah mencangkung dekat sudut bilik. Hitam. Bila benda tu perasan Andi pandang dia, benda tu akan bangun dan terus hilang. Memang selalu benda tu ada dekat situ. Kadang-kadang benda tu berjalan langgar Andi, tembus ke dinding lalu hilang. Benda tu tak kacau, cuma munculkan diri je. Kisah Nas pula. Nas ni selenga sikit, pengotor, tinggi dan kacak orangnya. Masa baru masuk rumah tu, dia selalulah dengar bunyi benda berlari dekat atas siling. Mungkin bunyi tikus kot. Benda tu main tarik-tarik selimut lah. Kadang-kadang kena alih tempat tidur. Tidur atas katil, bila bangun dekat tepi almari. Tapak kaki kena gesel dengan benda berbulu lah. Nampak orang tidur atas katil dia lah. Macam-macam. Tapi Nas buat bodoh je dan anggap semua tu ilusi sebab letih seharian bekerja. Pernah sekali tu masa Nas baring main handphone, dia rasa macam ada benda main tolak-tolak bawah katil dia. Nas pergilah intai. Dia nampak makhluk berbulu, muka macam kera, menyeringai pandang dia. Tiba-tiba makhluk tu sergah dia, melompat. Nas lari ke turun ke bawah. Masa tu Andi dengan Megat ada dekat rumah. "Kau kenapa?" tanya Megat. Nas diam je, muka nampak pucat. Lepas tu Nas cakap dia nak tidur bilik Andi. Kisah Megat. Megat ni anak orang berada, badan tegap, suka bergaduh mulut dengan Helmi, tapi kuat melatah. Cucuk sikit je mesti bersilat bagai. Dia duduk dalam master bedroom, berhadapan dengan bilik Helmi dan bilik Nas. Megat ni jaranglah lepak makan dengan Andi, Nas dan Helmi. Selalu beli sendiri makan dalam bilik je. Ada satu hari tu masa mereka bertiga keluar pergi makan, Megat kena kacau. Dalam bilik Megat ni ada tandas. Masa dia tengah layan MySpace dekat laptop, Megat terdengar bunyi shower dalam bilik air tu terpasang. Shower rosak ke? Megat pergi periksa. Tapi bila masuk je dalam bilik air tu, shower semua dalam keadaan tertutup. Bila keluar dari bilik air, tiba-tiba terdengar bunyi air paip mengalir. Macam ada orang buka paip air tu. Tak cakap banyak, Megat terus capai baju, rokok semua dan keluar dari rumah. Lepak dengan Andi, Helmi dan Nas dekat kedai makan. Megat diam je, muka pucat. Tanya sepatah, jawab sepatah. Sejak kejadian tu, bila nak lepak makan kedai, Megat akan ikut sekali. Ni kisah Helmi pula. Orangnya kecil molek, rambut panjang dan kacak. Pernah berlakon iklan. Kisah ni jadi masa Helmi baru balik melepak dengan kawan-kawan dia, lebih kurang pukul 11 malam. Macam biasa, masuk bilik, tukar seluar pakai boxer, layan handphone kejap, lepas tu terlelap. Tak tahulah pukul berapa, tiba-tiba Helmi terbangun bila terdengar tingkap bilik dia macam cuba ditanggalkan. Bilik Helmi ni dekat tingkap atas, katil menghadap tingkap. Tingkap je
jenis cermin yang satu-satu tu. Helmi ingatkan pencuri, jadi dia tunggu dan lihat. Maklumlah tengah mamai, Helmi tak ingat yang bilik dia dekat tingkat atas. Helmi nampak ada orang pakai kain putih berlari ke hulu kilir dekat luar bilik dia tu. Helmi tegurlah, "Woi pencuri, kalau kau berani masuklah." Lepas tu benda tu hilang. Lepas tunggu lebih kurang 5 minit, Helmi sambung tidur semula. Bila Helmi pusingkan badan, dia nampak benda tu tengah terbaring dekat depan dia. Muka macam manusia biasa tapi kulit pipi tak ada. Nampak gigi, mata bulat tersenyum je dekat dia. Helmi tak dapat bergerak, suara tersekat. Kemudian ada bunyi humming macam orang menyanyi. Akhirnya Helmi terlelap sampai ke pagi. Sejak kejadian tu, Helmi akan tumpang tidur dalam bilik Andi, Nas atau Megat. Megat ni macam ketua rumah lah, selalu bergaduh mulut dengan Helmi tu. Gaduh-gaduh kejap je, esok-esok baik lah. Lepas 3 hari Helmi berpindah randah tidur dalam bilik kawan-kawan dia. Helmi pun tidur dalam bilik dia. Tu pun sebab mereka paksa dia. Malam tu Helmi tidur macam biasalah, tak ada gangguan. Malam kedua pun sama, tak ada gangguan. Malam ketiga, Helmi bermimpi ada seorang perempuan datang dan bawa dia pergi ke satu tempat. Tempat tu cantik, ada rumah besar-besar dengan taman yang penuh dengan bunga warna-warni. Perempuan tu ajak Helmi pergi jumpa ibu bapa dia. Tiba-tiba Helmi terjaga dari tidur. Si Nas kejut dia, ajak pergi makan. Mimpi tadi jadi tergantung lah. Membebel si Helmi dekat Nas ni. Masa tu Andi tak ada, dia balik rumah keluarga dia. Megat pun tak ada, house station katanya. Esoknya Helmi mimpi lagi perempuan yang sama. Perempuan tu merajuk sebab tinggalkan dia semalam. Helmi pun pujuk perempuan tu. Nak dijadikan cerita, terjadilah mimpi basah Helmi dengan perempuan tu, termasuk malam-malam seterusnya. Satu malam tu perempuan tu bagi tahu dia nak jumpa Helmi. Maksudnya jumpa di alam nyata. Helmi terus bangun. Sejak hari tu dia asyik termenung je. 2-3 hari tak boleh tidur. Kalau tidur pun kejap-kejap bangun. Helmi kata 3 hari perempuan tu minta nak jumpa dia dekat alam nyata. Akhirnya tanpa fikir panjang, Helmi pun cakap jumpa je lah tanpa fikir apa yang akan terjadi nanti. Lepas Helmi cakap macam tu, malam seterusnya Helmi tersedar tapi badan tak boleh bergerak dan bersuara. Kemudian Helmi nampak perempuan yang dia mimpi tu ada dalam bilik dia, pakai baju kebaya warna putih dan buat onar pada Helmi yang tak mampu bergerak tu. Sejak hari tu, setiap hari Khamis malam Jumaat, perempuan tu akan datang dan buat adegan dewasa dengan Helmi sampai dia rimas. Mana taknya perempuan tu datang tapi Helmi tak boleh bergerak dan bersuara. Hanya tengok je perempuan tu ratah tubuh dia. Nampaklah perubahan pada diri Helmi tu. Selalu termenung dan bila tanya, "Kau ada masalah ke Mi?" Helmi jawab dengan tersengih je. Lepas tu selalu MC dan terperap dalam bilik. Ada satu pagi tu rumah kecoh. Megat dengan Helmi bergaduh mulut. Megat mengamuk sebab dia nampak Helmi bawa balik perempuan dalam rumah tu. Dah mula perangai lama dia dari rumah lama. Tapi Helmi nafikan. Megat kata dia nampak ada perempuan dalam bilik Helmi. Pintu tak tutup rapat pula tu. Dekat seminggu Megat nampak perempuan yang sama. Megat perasan bila dia terbau wangi semerbak, mesti perempuan tu ada dalam bilik Helmi. Tak cakap banyak, Helmi terus keluar dari rumah dan diamkan diri. Dekat 4 bulan Helmi berperangai pelik. Sampailah Nas paksa Helmi ceritakan apa yang jadi. Helmi suruh mereka masuk dalam bilik dia dan menyuruk dalam almari malam nanti. Almari dia besar sampai ke siling. Jadi malam tu Andi, Nas dan Megat buat apa yang Helmi suruh. Dah lah panas dalam almari tu, si Helmi pula boleh bantai tidur. Megat dah bengang. Baru je Megat nak keluar, tiba-tiba mereka tercium bau wangi sangat dengan bunyi orang menyanyi tapi humming. Megat buka sikit pintu almari. Mereka nampak seorang perempuan pakai baju kebaya, kain batik, sangat cantik, siap bersanggul. Perempuan tu duduk sebelah Helmi sambil usap rambut Helmi dan menyanyi dalam nada humming. Tiba-tiba perempuan tu berhenti menyanyi dan terus toleh ke belakang ke arah almari lalu berkata, Aku tahu kamu ada di dalam. Berulang-ulang kali perempuan tu cakap macam tu. Disebabkan tak tahan, mereka bertiga terus keluar dari almari dan berlari keluar rumah. Dah sampai dekat luar baru teringat dompet tertinggal. Jadi yang jadi mangsa dah tentu si Andi sebab bilik dia dekat bawah. Terpaksa Andi masuk sorang-sorang. Masuk je dalam bilik macam biasalah. Andi nampak kelibat lelaki hitam tu. Lepas ambil dompet, cepat-cepat Andi berlari keluar. Malam tu mereka lepak kedai makan sampai pagi. Lepas subuh mereka balik. Sampai rumah mereka terus kejutkan Helmi. Terpisah-pisah Helmi bangun dan cakap, "Korang nampak kan apa jadi dekat aku semalam?" Lepas tu bertubi-tubilah pertanyaan mereka pada Helmi. Helmi kata gangguan tu bermula bila mereka pindah masuk rumah ni. Dah berbulan-bulan dia kena. Selama ni dia diam je sebab ingatkan mereka tak akan percaya. Lagi-lagi si Megat ni, dia memang pantang orang bawa masuk perempuan dalam rumah ni. Lepas tu mereka buat keputusan untuk mandi dulu, kemudian tidur kejap. Petang nanti baru berbincang. Petang tu lepas berbincang, mereka buat keputusan nak jumpa bomoh yang Nas dapat nombornya di pokok masa mereka nak balik rumah tadi. Disebabkan
Nas yang dapatkan nombor bomoh tu, jadi dialah yang kena telefon bomoh tu dan tanya tempat dia dekat mana. Bila dah dapat alamat rumah bomoh tu, mereka pun pergilah. Sampai sana, lepas bagi salam dan masuk rumah, Nas bagi tahu hajat mereka kemari. Rumah kami ada hantu. Kawan kami, sambil tunjuk dekat Helmi, dia kena ganggu dengan hantu, kata si Nas ni. Bomoh tu mengangguk-angguk je. Lepas tu dia ambil limau purut, potong dan letak dalam mangkuk. Mulut tekumak kamik baca mentera. Tiba-tiba, pam! Megat yang berada dekat depan bomoh tu terus melompat sambil ketuk-ketuk kepala bomoh tu. Yang lain semua dah cuak. Ingatkan Megat kena sampuk ke? Rupa-rupanya dia melatah sebab terkejut. Megat ni kalau melatah, tangan dia memang naik. Bermati-matianlah mereka minta maaf dekat Tok Bomoh tu dan bagi tahu si Megat ni melatah. Tok Bomoh suruh Megat duduk luar dulu. Lepas tu Tok Bomoh bagi tahu hantu yang kacau Helmi ni suka dekat Helmi. Tok Bomoh cakap dia boleh bantu tapi dengan syarat. Macam mana boleh? Tanya Tok Bomoh. Lepas bagi tahu syarat-syaratnya. Boleh bagi kita orang masa sikit tak Tok? Kata Megat. Lepas berbincang, mereka semua setuju dengan syarat Tok Bomoh tu dan minta diri untuk pulang. Sampai rumah, mereka tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Tapi tak boleh tidur. Rumah terasa membahang pula malam tu. Akhirnya Megat ajak mereka semua main Uno. Masa tengah main tu, tiba-tiba dom! Pintu bilik atas macam dihempas dan dum 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 dum. Bunyi macam orang berlari sambil melompat-lompat dekat atas. Bunyi apa tu kata Andy. Mereka sepakat nak tengok apa yang jadi dekat atas tu. Andy dekat depan, Nas nombor 2, Megat nombor 3, Helmi paling belakang. Sampai dekat atas, mereka nampak pintu bilik Helmi terbuka dan kelibat perempuan yang selalu datang jumpa Helmi tu tengah berdiri depan bilik Helmi menghadap mereka sambil menunduk. Perempuan tu menangis mendayu-dayu. Tiba-tiba perempuan tu angkat tangan kanan dan tunjuk ke arah Helmi. Tak tahulah kenapa masa tu mereka semua macam terkaku. Otak jadi blur, kaki, tangan, mulut semua terkunci. Tiba-tiba perempuan tu angkat kepala dan berdesup. Zup! Dah berdiri depan mereka semua dengan rambut menggerbang, muka merekah, ada kulit yang hampir tertanggal, mata merah. Andi rasa macam nak gugur jantung di masa tu sebab terlampau takut. Bila Andi jeling ke belakang, Nas, Megat dan Helmi dah tak ada. Andi terus berlari ke tangga. Setapak dua je Andi pijak anak tangga, terus terjun ke bawah. Dah tak fikir apa dah masa tu, fikir nak selamatkan diri je. Berlarilah Andi keluar dari rumah. Nampak 3 ekor mengkarung yang tinggalkan dia tadi dekat luar dengan muka masing-masing pucat. Tak boleh jadi ni, makin teruk dah ni, kata Megat. Nas telefon Tok Bomoh, tapi Tok Bomoh tak boleh datang. Dia pergi berubat orang. Helmi cadangkan mereka semua lepak kedai makan sampai pagi. Makcik kedai tu pelik tengok mereka. Dah 3 hari mereka lepak waktu malam. Bukan makcik tu tak suka, tapi kelakuan mereka tu membuatkan makcik kedai tu tertanya-tanya. Makcik tengok korang ni selalu lepak malam-malam, esok tak kerja ke? Masing-masing buat isyarat supaya tak hebohkan apa yang jadi. Kerja tapi kerja petang, tersengih-sengih si Andi jawab. Lepas subuh tu mereka pulang ke rumah. Walaupun masih takut, mereka paksakan diri untuk masuk dan periksa tingkat atas. Semuanya dalam keadaan baik. Lepas mandi, mereka rehat beramai-ramai dekat ruang tamu sambil buka pintu. Tengah hari tu mereka cari barang-barang yang Tok Bomoh pesan. 7 biji limau nipis, 7 botol air kolah masjid, 7 biji telur, kain kuning 2 helai, bunga 7 kuntum, pengeras RM333 dan durian sebiji. Nasib baik masa tu musim durian. Lepas cari barang-barang tu semua, mereka pulang dan rehatkan diri. Petang tu Tok Bomoh sampai. Korang dah sediakan barang-barang semua? Siap Tok, balas si Nas ni. Kemudian mereka berkumpul ramai-ramai sambil tengok Tok Bomoh yang tekumak kamik baca sesuatu. Megat awal-awal lagi dah berada depan rumah, takut terjadi yang sama jadi. Satu rumah mereka pusing ikut Bomoh sambil pegang tepak kemian. Satu rumah lah bau kemian. Malam ni kita mulakan upacara halau perempuan tu. Mana durian yang aku minta hari tu? Ada Tok, kata Nas. Tolong bukakan. Menyirap je darah masa tu. Mana taknya, mati-mati mereka ingatkan Tok Bomoh nak durian tu untuk upacara halau perempuan tu. Tapi rupanya dia nak makan. Kempunan katanya. Malam tu mereka mulakan upacara dalam bilik Helmi. Tok Bomoh mulakan dengan mentera. Berulang kali Tok Bomoh baca mentera tu. Tiba-tiba bulu roma meremang. Mana taknya, bukan perempuan tu je yang keluar, tapi hantu dari dalam bilik Andy tu pun keluar sekali. Tok Bomoh tu tanya kenapa perempuan tu ganggu si Helmi. Perempuan tu ketawa mendayu-dayu sambil main-main rambut dia. Aku suka dia, sambil tunjuk ke arah Helmi. Terjadilah sesi soal jawab antara Tok Bomoh dan hantu perempuan tu. Mereka yang lain kejap-kejap pandang Tok Bomoh, kejap-kejap pandang hantu perempuan tu. Tiba-tiba perempuan tu hilang. Helmi mengelupur, dia dirasuk. Kemudian Helmi bangun sambil tersenyum sinis, lalu berlari ke arah Tok Bomoh. Bam! Tok Bomoh kena terajang dengan Helmi. Bila dah jadi macam tu, mereka semua pegang Helmi. Tapi kudrat si Helmi ni sangat kuat. Beberapa kali jugalah terlepas dari pegangan mereka. Yang peliknya, bila terlepas dia akan terajang Tok Bomoh. Berguling-guling Tok Bomoh tahan kesakitan. Rasakan. Akhirnya Tok Bomoh bangun dan terus lari ke bawah. Mereka masing-masing bersuara, Tok Bomoh nak ke mana? Aku tak sanggup, kata Tok Bomoh. Andi, Nas dan Megat pun apa lagi, terus lari keluar rumah tinggalkan Helmi. Tok Bomoh berlari ke arah kereta dan memecut
melaju tinggalkan mereka. Celaka punya bomoh, Meggat menjerit dari jauh. Mereka buntu, macam mana nak selamatkan Helmi ni? Tak tahu nak buat apa masa tu. Akhirnya mereka sepakat nak tunggu sampai pagi baru masuk rumah. Andi macam biasalah diarahkan untuk kunci pintu. Masa tengah kalut nak kunci pintu tu, Andi terdengar ada orang panggil nama dia daripada dalam rumah. Mendayu-dayu suara dia. Dari celah pintu, Andi ternampak makhluk hitam yang ada dekat dalam bilik dia tu. Pandang dia tepat ke arah Andi. Tiba-tiba dentum, pintu bilik atas tertutup sendiri. Andi toleh belakang. Mengkarung dua ekor tu dah hilang, larikan diri, tinggalkan dia. Lepas Andi kunci pintu, dia terus berlari menuju ke kedai makan yang selalu mereka lepak tu. Sampai sana, Andi maki hamun lah mereka berdua. Kau tahu tak apa yang aku dengan Nas nampak? Kata Meggat. Meggat kata mereka nampak ada perempuan berbaju putih, rambut menggerbang atas bumbung rumah tengah perhati Andi kunci pintu. Dan perempuan tu buat isyarat diam pada Meggat dan Nas. Aku tengok korang ni lain macam je, ada apa-apa ke? Tegur makcik kedai tu. Kali ni mereka dah tak berahsia lagi dengan makcik tu dan terus ceritakan apa yang jadi. Terbeliak mata makcik tu bila dengar cerita mereka ni. Patutlah korang selalu sangat datang malam, rupanya ada benda jadi. Mana seorang lagi? Meggat bagi tahu yang Helmi kena rasuk dan sekarang ada dalam rumah. Kemudian makcik tu panggil suami dia bernama Pak Din dan mereka pun ceritakanlah sekali lagi. Lepas cerita, Pak Din kata dia selalu nampak mereka datang berlima, seorang perempuan. Perempuan mana pula yang ikut mereka makan selama ni? Mereka pun bagi tahulah selama ni mereka datang berempat je. Lepas tu Pak Din telefon kawan dia, seorang imam masjid berdekatan. Kebetulan Tok Imam baru pulang dari masjid. Lepas cerita pada Tok Imam suruh mereka bawa dia ke rumah. Maka berjemaah lah mereka balik ke rumah, termasuklah Pak Din sekali. Sampai rumah, keadaan rumah gelap gulita, tak macam masa mereka keluar tadi yang terang benderang. Bila masuk rumah, mereka nampak ada lembaga hitam berlari masuk ke dalam bilik Andi. Dontum, pintu bilik Andi tertutup. Kawan kamu mana? Soal Tok Imam. Ada atas tu, jawab Nas. Kita selamatkan kawan kamu dulu, kata Tok Imam. Bila sampai atas, mereka nampak Helmi tengah bersila sambil renung mereka dengan pandangan yang tajam sambil mendengus. Dari luar mereka dengar suara bengilan. Dan nampak jelas dekat luar tingkap kain putih berterbangan. Tok Iman terkumak-kamik baca sesuatu. Siapa kau? Kenapa kau kacau budak ni? Helmi bangun sambil menari-nari, meliuk-liuk jari jemarinya macam penari zaman dulu kala sambil menyanyi lagu yang tak difahami. Aku adalah aku. Lepas tu sambung menyanyi lagi. Tok Iman tanya, kau siapa? Kenapa kau kacau budak ni? Helmi ketawa je. Aku adalah aku. 3 kali Tok Iman tu tanya, 3 kali dia jawab benda yang sama. Kemudian Tok Iman baca ayat-ayat suci sambil pegang kepala Helmi. Sakit! Kalau kau tak nak sakit, keluar dari badan budak ni. Aku tak nak. Dia yang cari aku dan buat perjanjian dengan aku. Panggil aku, seru aku. Kalau kau tak percaya, tanya dia. Helmi tunjuk pada Nas. Nas tergamam, semua mata tertumpu ke arah dia. Aku tak tahu apa-apa, aku ikut dia je, kata Nas. Meggat dah cekak baju Nas, suruh Nas bagi tahu hal yang sebenarnya. Kata Nas, satu hari tu Helmi ajak dia pergi cari bomoh untuk buat minyak dagu. Sebelum ni pun Helmi dengan Nas ada belajar ilmu-ilmu dari internet, ilmu pengasih, beli minyak senyonyong dan macam-macam lagi, semata-mata untuk pikat perempuan. Tapi semua tu tak menjadi. Tiba-tiba Helmi bagi tahu dia dapat nombor bomoh ni dari kawan dia. Minyak dia ampuh katanya. Masa nak pergi ke rumah Tok Bomoh tu, macam-macam lah dugaan mereka tempuh. Kereta mati tiba-tiba tengah hutan lah, benda terbang dan melintas, pokok tumbang. Nak masuk rumah Tok Bomoh tu kena berjalan kaki 2 km baru sampai. Masuk je rumah tu, hanya lilin je yang menyala. Tok Bomoh cuma pakai seluar, tak pakai baju, janggut dan rambut panjang, perut buncit. Aku tahu hajat kamu kemari. Helmi dan Nas berpandangan. Tak banyak soal, Tok Bomoh bagi tahu proses untuk tunaikan hajat Helmi ni. Tok Bomoh tu minta Helmi cari cebisan kain kapan anak dara dan minyak dagu dari mayat perempuan tu. Kebetulan seminggu sebelum tu ada anak dara yang meninggal sebab demam denggi. Malam tu tak hujan, bulan mengambang penuh, jadi kawasan kubur boleh dilihat dengan jelas. Tok Bomoh bagi tahu mungkin mayat tu akan menjerit semasa proses untuk dapatkan minyak dagu tu. Lepas gali kubur, mereka buka penutup mayat dan ambil cebisan kain kafan. Lepas tu bakar dagu mayat tu sambil mata bertentang dengan mata mayat tu. Tok Bomoh pesan jangan lari dan baca mentera berulang kali. Helmi bacalah mentera tu berulang-ulang kali. Tiba-tiba mata mayat tu terbuka, mulut mayat tu ternganga dan menjerit sampai menggegarkan suasana kawasan kubur. Nas yang masa tu ada atas kubur terus jadi panik. Pesan Tok Bomoh lagi, apa yang jadi jangan sesekali lari, sebab kalau mereka lari akan terima padahnya. Helmi nekat teruskan upacara untuk dapatkan minyak dagu tu walaupun rasa takut sangat. Bayangkan mayat tu dalam keadaan duduk sambil meronta-ronta macam orang yang tahan sakit. Setitik demi setitik minyak dagu keluar. Helmi tahan minyak tu guna tempurung kelapa. Masa upacara tu suasana tanah pukul
perkuburan tu macam dilanda ribut yang sangat kuat. Nas yang berada dekat atas hanya perhati je Helmi buat kerja, tak berani pandang sekeliling tanah perkuburan sebab macam-macam penampakan dan kelibat muncul masa upacara tu. Ada pocong dengan mata merah menyala pandang mereka, pontianak menggila atas pokok, penanggal dan macam-macam lagi. Selesai upacara tu, Helmi kena buat syarat penutup di mana Helmi kena memaku kedua-dua ibu jari mayat tu sambil baca mentera. Mentera tu dibaca berulang-ulang sampai paku tembus dari kuku hingga ke bawah jari. Syarat ni untuk elakkan mayat tu bangkit dan cari mereka nanti. Lepas kambuh semula tanah kubur, mereka segera ke rumah Tok Bomoh semula untuk proses seterusnya. Sampai rumah Tok Bomoh baca mentera puja semangat untuk kuatkan minyak dagu tu. Tak lama kemudian, tiba-tiba pintu rumah Tok Bomoh terbuka dengan sendiri. Sepasang mata berwarna hijau kelihatan depan pintu. Kemudian makhluk tu masuk ruang tamu rumah Tok Bomoh. Tercium bau busuk. Fizikal makhluk tu pendek, besar, bersisik, bertaring, tak ada hidung, ada lubang hidung, bentuk mata macam mata babi. Lepas tu makhluk tu ambil tempurung kelapa tu dari tangan Tok Bomoh dan kencing dalam tempurung kelapa tu. Lepas bagi semula tempurung kelapa pada Tok Bomoh, makhluk tu keluar dari rumah Tok Bomoh. Kemudian Tok Bomoh baca mentera. Lepas baca, dia masukkan minyak tadi dalam botol kecil. Pesan Tok Bomoh lagi, minyak ni banyak pantang larangnya, tak boleh disimpan dalam rumah, tak boleh bawa masa ziarah orang sakit atau orang mati, kena simpan dalam tanah. Kalau nak bawa, kena tanam dalam tanah liat sampai tanah tu kering, baru boleh bawa ke mana-mana. Lepas bayar duit pengeras, iaitu duit dengan darah haid dan darah ayam hitam, mereka pulang ke rumah. Nas kata darah haid tu kawan dia punya, darah tu dekat pet. Dengan pet tu sekali dia bagi Tok Bomoh tu. Keluar! Aku akan keluar, tapi dengan syarat. Tak ada syarat untuk kau syaitan, keluar! Tok Imam baca ayat-ayat suci Al-Quran sambil pegang kepala Helmi, sambil bertakbir Allahu Akbar 3 kali. Helmi meronta-ronta. Terdengar suara menjerit dari luar tingkap. Bagi aku botol, kata Tok Imam. Andi bergegas ambil botol kosong dan bagi pada Tok Imam. Masa Tok Imam cuba keluarkan hantu yang rasuk Helmi tu, mereka semua nampak macam asap ditarik dari umbung-umbung kepala Helmi. Tok Bomoh bertakbir Allahu Akbar sambil genggam tangannya dan masukkan sesuatu dalam botol, lalu terkumat kamit baca ayat suci. Mereka nampak jelas rupa hantu yang rasuk Helmi dalam botol tu. Lepas tu Tok Imam bagi Helmi air penawar. Biarkan dia berehat. Sekarang bagi aku garam dan lada hitam. Tapi dalam rumah tu tak ada lada hitam. Tok Imam cakap tak apa, garam pun dah cukup. Kemudian Tok Imam pergi ke setiap penjuru rumah, tabur garam disusuli dengan azan. Tok Imam kata rumah ni ada penghuni lain selain dari mereka ni. Lepas tu Tok Imam amati setiap sudut rumah dan ternampak ada 2 paku yang diikat dengan kain kuning tercacak depan bilik Andi. Tok Imam minta penukul untuk cabut paku tu. Dengan lafaz bismillah, Tok Imam cabut paku tu. Tiba-tiba pinggan mangkuk semua terbalik. Pintu dapur terbuka sendiri. Tok Imam kata benda tu dah keluar, hitam dan tinggi. Dia kembali pada tuannya, kata Tok Imam. Selesai kerja Tok Imam, masing-masing capai handphone dan ambil nombor Tok Imam dan Pak Adin. Andi nak bagi upah tapi Tok Imam menolak sambil berceramah. Dekat sejam jugalah Andi, Megat dan Nas kena ceramah. Kalau kena ceramah dalam keadaan duduk tak apa. Ni Tok Imam duduk, mereka berdiri. Ingat, semua yang berlaku ada hikmahnya. Buat sesuatu gunakan akal, bukan nafsu. Jangan tinggal solat, baca Al-Quran dan jangan lupa pergi masjid. Lepas Tok Imam dan Pak Din beredar, mereka sepakat nak tidur dekat ruang tamu. Petang tu Helmi kejut mereka bertiga dengan muka yang pucat, tapi dah pulih dari dirasuk. Tiga-tiga tertinggal solat subuh dan zuhur. Megat terus terkam tangan Helmi dan paksa dia ceritakan hal sebenar. Kata Helmi, dia ada suka seorang gadis dekat kolej dia dulu. Cantik, putih melepak dan nekat cuba untuk mengorat dia. Hari berganti hari, Sam berganti Sam. Akhirnya Helmi berjaya tawan hati si gadis pujaan dia bernama Lisa. Lisa ni baik, lemah lembut, kadang-kadang lasak. Helmi pernah bawa Lisa balik rumah dia sampai mak ayah Helmi ni dah anggap Lisa macam anak mereka sendiri. Disebabkan kasih sayang yang tak berbelah bagi, mereka terlanjur dan sejak tu kalau ada peluang, mereka akan buat benda tu. Lepas habis belajar dan dapat kerja, mereka kumpul duit untuk berkahwin. Tapi ingatkan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ada orang lain yang dulu hantar rombongan meminang Lisa dan dipersetujui oleh ibu bapa Lisa. Akhirnya Helmi dapat tahu sebenarnya Lisa dah lama jalinkan hubungan dengan pemuda tu. Lisa suruh Helmi lupakan dia dan jangan hubungi dia lagi. Sejak hari tu Helmi hilang arah, hampir bunuh diri. Disebabkan kesedihan yang melampau, Helmi nyaris dibuang kerja kerana kelalaian dia membuatkan syarikat yang dia bekerja alami kerugian yang besar. Helmi digantung kerja seminggu. Tiba-tiba Helmi terdengar bisikan untuk dapatkan semula Lisa. Helmi cari Bomoh dari internet dan akhirnya dapat nombor telefon Bomoh
yang handal untuk laksanakan dendam kesumat dia. Kemudian Helmi bawa Nas sebab Nas tahu tentang kisah hidup dia dan Nas pun ada niat yang sama untuk dapatkan wanita yang diidamkan. Dari pandangan mata Helmi, masa jejak kaki dalam rumah Tok Bomoh tu, dia terkejut sebab yang sambut mereka tu seorang wanita berkebaya dan di sisinya ada makhluk berbulu, bertaring macam mawas tapi besar dan tinggi. Bomoh tu suruh Helmi duduk dan nampak makhluk berbulu tu berbisik sesuatu pada Bomoh tu. Dari ruang tamu, kelihatan kepala dengan lidah yang panjang tengah menjilat-jilat lantai dan dinding rumah Tok Bomoh tu. Kemudian Tok Bomoh suruh Helmi dapatkan minyak dagu, anak dara. Kebetulan ada anak dara yang meninggal dunia disebabkan denggi. Malam tu juga Helmi jalankan tugasnya. Helmi tak tahulah kenapa dia jadi terlalu berani sampaikan mayat tu merayu untuk lepaskan dia. Tolong jangan buat saya macam ni. Rayuan mayat tu Helmi tak hiraukan. Lepas berjaya, dia tak tunggu lama untuk dapatkan Lisa. Pagi esoknya, Helmi dah terpacak depan ofis Lisa dan merayu pada Lisa untuk jumpa kali terakhir. Masa makan, Helmi baca mentera yang Tok Bomoh ajar dan calikkan minyak dagu pada lengan Lisa. Keesokan harinya, Lisa telefon Helmi sambil menangis dan beritahu yang dia menyesal tinggalkan Helmi dulu. Disebabkan hati yang penuh dengan dendam, Helmi layan Lisa sesuka hati. Lisa tanpa membantah dengar apa saja arahan dari Helmi hinggakan Helmi tinggalkan Lisa, tukar nombor telefon dan kerja dekat tempat lain. Satu hari tu, Helmi terima panggilan dari ibu dia. Ibu cakap mak ayah Lisa datang jumpa mereka dan beritahu yang Lisa sakit sebab terlalu rindukan Helmi. Tapi Helmi dengan ego yang tinggi tak nak jumpa Lisa. Walaupun mak ayah Lisa merayu, Helmi tak endahkannya. Selang beberapa minggu, Helmi dapat berita Lisa meninggal dunia sambil sebut nama dia. Lepas Lisa meninggal, Helmi selalu mimpi Lisa datang dan ingin bersama dengan dia. Satu hari, Lisa datang dalam keadaan mengerikan dan bila Helmi terjaga, Lisa dah berada depan dia terawang-awangan. Mukanya seinci je dengan muka Helmi. Baunya sangat busuk bercampur dengan bau tanah. Mukanya pecah macam dirobek dengan kulit tersiat. Setiap malam Lisa datang, kadang-kadang dalam keadaan cantik dan kadang-kadang dalam keadaan yang mengerikan. Helmi macam dipaksa untuk puaskan nafsu Lisa. Ada juga Helmi cuba pergi ke rumah Tok Bomoh tu, tapi bila sampai, dengan rumah Tok Bomoh tu pun sekali tak ada. Cuma hutan je. Bila tanya penduduk setempat, mereka pun tak pernah tahu ada Tok Bomoh dekat kawasan tu. Bila cari Bomoh lain pula, mereka suruh Helmi jumpa Tok Bomoh yang ajar dia buat minyak dagu tu. Nak pergi pusat perubatan Islam, takut pula. Hinggalah kejadian dirasuk malam tadi. Sekarang Helmi sangat menyesal dengan perbuatannya tu. Lepas kejadian tu, mereka jalani kehidupan macam biasa. Andi dapat sambung belajar dan dengan berat hati pindah keluar dari rumah nombor 21 tu. Helmi dalami ilmu agama tapi kembali semula ke perangai lama beberapa tahun kemudian. Nas pula pak turut Helmi. Megat pun pindah ke tempat lain. Jadi berakhirlah cerita ni. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.